Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wal hazna illa syi'ta sahla. Cek suara okey tak? Cek suara. Terima kasih kepada pengurusi majlis, moderator, Ustaz Mang Belara. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur, muslimi muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti live pengajian kitab Minhajul Talibin. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin daripada bab puasa yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang pernah kita sebut sebelum daripada ni, kedudukan kitab Minhajul Talibin dalam mazhab Imam Syafi'i adalah cukup tinggi. Kedudukan kitab Minhajul Talibin dalam mazhab Imam Syafi'i memang cukup tinggi kerana ia adalah gabungan daripada dua jabal, dua gunung yang besar, iaitu gabungan pandangan Imam Rafi'i dan pandangan Imam Nawawi. Dan kedudukan Imam Nawawi sendiri adalah seorang yang cukup hebatlah daripada sudut menguasai beberapa ilmu, antaranya adalah ilmu hadis. Baik. Jadi kita akan bincang bab puasa daripada kitab Minhajul Talibin. Jadi katanya kita masih lagi dalam perkara yang membatalkan puasa, ataupun perkara ataupun kalau kita tengok dulu tu dipanggil syarat sah puasa. Baik. Dan antara syarat sah puasa adalah masuk sesuatu ain ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka. Katanya wala yuftiru bi bal'i riqihi min ma'dinih. Tidak berbukalah ia seorang. Maksudnya tidak berbuka ni dia aftara yuftiru makna berbuka. Tidak berbuka maksudnya tidak batal puasa. Sebab dengan sebab dia telang, bi bal'i dengan sebab ataupun disebabkan telang riqihi air liurnya. Kalau sebab telang air liur, tak batal puasa. Tapi syarat air liur min ma'dini, daripada ma'dinnya, daripada tempat keluar air liur, daripada tempat dia. Baik. Air liur yang daripada tempatnya. Kalau kita telang air liur yang bukan keluar daripada tempat, maka hak tu batal puasa. Itu maksud min ma'dini. Jadi sehingga kan tak batal puasa kalau orang tu dia kumpulkan air liur dalam mulut dia. Kopor sampai penuh dia telang. Orang lain puasa dahaga, dia puasa tak dahaga. Cara dia adalah dia telang air liur. Perbuatan tu bukanlah comel. Kita tak kata comel ke tak comel. Perbuatan tu tak comel. Tu bukan perbuatan hak yang dituntut, bukan perbuatan hak yang disunatkan, yang digalakkan. Cuma kita nak cerita batal ke tak puasa. Dia dahaga Dia nak orang dia pun cari pelang. Jadi apabila tengok orang pelang, terbit alio kat bawah lidah. Penuh alio, dia pun telang. Sikit lagi. Tengok pula orang pelang. Macam tu. Penuh, dia pun telang. Hilang dah dahaga. Lepas tu duduk sebentar, rasa pula. Dia buat gitu kau. Hilang gitu je dahaga dia. Contoh kan? Contoh je. Baik, dah batal puasa dia. Sebab dia telang air liur yang keluar daripada ma'din je. Faham? Baik. Katanya, falau kharaja 'anil fam ثم رده وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر. Berarti molek. Kitab dulu, kitab lama, kitab turas, dia susunan dia adalah susunan yang hebat. Susunan dia ikhtisar, ringkas, padat, lepas tu mengandungi makna yang banyak. Baik, cuba kita tengok. Falau kharaja, maka sekiranya keluarlah ia, kembali kepada riquhu, air liur dia keluar. Keluar anil fam, daripada mulut. Air liur dia keluar daripada mulut, daripada kawasan mulut. Lepas daripada keluar daripada kawasan mulut, thumma raddahu, kemudian mengembalilah ia, kembali kepada as-saim. Radda, fa'il bagi radda, kembali kepada as-saim. Mengembalilah ia as-saim, kembali kepada riqahu, orang yang berpuasa, dia mengembalikan air liur dia setelah daripada keluar. Lepas tu dia kembalikan wabtala'ahu,
Dan ibtala'a, telang ia. As-saib, hu kembali kepada riq. Okey, satu masalah. Masalah yang pertama lagu mana? Air liur dia keluar daripada mulut, lepas tu dia mengembalikan air liur tersebut ke dalam mulut, lepas tu dia telang. Okey, itu masalah yang pertama. Dia tak jawab lagi tu. Itu permasalahan yang pertama. Contoh, duduk dengar nak buka men, dia patah nak pergi bazar men, dia nak beli, dia neleh air liur kat ni. Neleh air liur dia pun tarik mula. Dia tarik mula tu, dia pun telang. Okey. Buat dalam keadaan sengaja. Dia sedar dia berpuasa. Okey, jelas tak Satu. Ataupun masa dia cakap banyak kan, ngajar banyak kan? Ali penuh sini. Kadang-kadang orang ni apabila dia cakap banyak, liur ada sini. Tak gitu. Dia pun waktu ambil lidah, jilap belaka. Masuk mula dalam mulut. Lepas tu telang. Syafiq yang jawab kerja gitu. Kotor. Syafiq tak buat. Satu. Yang keduanya, au balla khaytan. Balla, benda. Membasuh ia. Dia balla ni, kita basahkan. Membasahkan ia, dia membasahkan, balla kembali kepada saib. Membasahkan khaytan akan khayt. Mana benda khayt? Mana benda khayt? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Benang. Mana benda khayt? Benang. Baik. Mikhyat. Jarum. Mikhyat. La yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min ay yamassa mar'atan la tahillu lah. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ditusuk. Ditusuk di kepala kamu bi mikhyatin min hadid, dengan jarum daripada besi. Baik, alat yang digunakan untuk jahit. Khayt, mana benda khayt? Benang. Dia melembabkan benang, membasahkan benang, biriqihi dengan air liurnya. Lepas tu waraddahu, dan mengembalilah ia akan benang itu ila famihi, kepada mulutnya. Wa alaihi, padahal ada di atasnya, di atas khayt, rutubatun, lembab basah, tangfasil, yang bercerai, yang boleh berpisah daripada benang tersebut. Jelas tak? Sekarang ni Syafiq tu dah tua dah kan. Nak cocok jagung, nak cocok benda, benang dalam jagung tu tak boleh, tua dah. Lepas tu buat apa dia? Kena dengar tu, buat dengan air liur. Lepas tu tak boleh kau. Okey, benda ni basah tak Basah. Basah. Okey, basahan yang ada pada benang, lembab yang ada pada benang boleh bercerai tak? Boleh berpisah tak daripada benang tu? Boleh berpisah. Dia pun pisah tak lagi? Buat masuk pula. Jadi hak yang asal saat ni tu pisah tak? Kalau tak yakin pisah, tak ada masalah. Kalau pisah, lain. Kalau misalnya kering dah, dah kalau cocok dah, oleh setengah jam. Kering dah ni. Buat baru pula. Itu lain. Okey, nampak? Jadi, sekarang ni dibasahkan benang dia. Ketika benang dia dibasahkan dengan air, okey, benang dia basah. Lepas tu dia mengembalikan benang tersebut ke dalam mulut dia. Sedangkan pada benang tersebut ada rutubah. Apa makna rutubah? Lembab ataupun basahan yang boleh berpisah. Faham? Berarti tak basahan hak tangfasil, yang boleh berpisah daripada benang tersebut yang akan duduk dalam mulut dia. Jelas tak? Berapa masalah dah? Berapa masalah dah? 3 warna baru 2. 2 masalah baru tu. Jawab tak lagi? Tak. Masalah yang ketiga, atau awi batala ariqahu, ataupun ibtala'a, telang ia, riqahu, akan air liurnya. Makhlutan, hal kepada bagi riq. Hal keadaan air liur di saat itu makhlutan, bercampur. Bighairihi, dengan selain daripada riq. Air liur dia campur dengan nasi hak dekat celah gigi. Air liur dia campur dengan darah. Air liur dia campur dengan ubat gigi. Air liur dia campur dengan ubat hak yang letak bawah lidah. Makhlutan bighairihi.
Au mutanajjisan atas pada makhluqan bi ghairi, ataupun air liur dia saat ni tu najis. Mutanajjisan ataf pada makhluqan. Mutanajjis dengan sebab benda kena najis lah, tak kira lah lagu mana. Darah ke? Ataupun selain daripada darah. Kerana selain daripada darah. Ni, dia ambil air nak komo. Ya air nak komo. Dia komo. Tengok tak cicok. Kayak tu ada tak cicok. Besar pula tu. Mujur dak bulan Ramadan tidak telang dengan tak cicok. Jadi panado tu. Tak perlu ambil vaksin dah lepas daripada tu. Bang tak cicok. Gurau je tu. Baik. Jadi dia jadi komo mulut. Air tak cicok. Okey, najis tak mulut dia? Najis. Okey, untuk semua permasalahan saat ni, aftar, jawab bagi lau. 4 permasalahan. Berbuka je. Maksud dia berbuka, batal puasa. Masalah yang pertama, air liur dia keluar daripada mulut, daripada hak mulut. Lepas daripada tu, dia masukkan balik air liur. Lepas tu dia telang. Satu. Yang keduanya, dia basahkan benang dengan air liur dia. Lepas tu dia mengeluarkan benang tersebut. Dia pun buat basuh semula benang dalam mulut. Sedangkan pada benang tu masih lagi ada basahan yang boleh berpisah. Yang bercampur dengan air liur yang duduk dalam mulut dia. Lepas tu dia telang. Yang ketiganya, dia telang air liur yang campur dengan benda lain. Campur dengan nasi. 2 hutir setengah. Ataupun setengah hutir. Tak kira lah. Ataupun air liur saat ni adalah mutanajis. Maka untuk permasalahan tersebut, batal puasa dia. Untuk semua permasalahan tersebut, batal puasa dia. Faham? Orang tu dia gosok gigi. Okey, hukum gosok gigi pada bulan Ramadan sebelum daripada fajar, sebelum daripada tergelincir matahari, hukum dia adalah dibolehkan. Tidak menjadi masalah. Melainkan kalau mulut dia berubah kerana dia berpuasa. Sebab pada pagi tadi dia tak sahur. Dia tak makan benda. Jadi mulut dia busuk saat itu kerana dia berpuasa. Walaupun sebelum daripada gelincir matahari, maka atas pandangan sebahagian daripada ulama, mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah makruh. Baik, namun sebahagian daripada yang ulama yang lain, antaranya pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi sendiri, tidak makruh. Kalau selepas daripada tergelincir, maka pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum dia makruh. Tapi pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi tidak makruh. Okey, katakanlah atas pandangan mu'tamad, hukum dia, ataupun kita tak payah bincanglah makruh ataupun tidak, cuma kita nak bincang masa dia gosok gigi. Jadi apabila dia gosok gigi, dia gosok, lepas tu dia pun komo. Lepas tu berigi yang ada air, dia pun gosok pula. Okey, dia pun lepas tu dia telang. Maka batal puasa. Satu. Ataupun dia tak ubat gigi. Saat ni hak dah tak ubat gigi, dia tak ubat gigi. Dia pun dia pun komo sikit. Komo sikit masih lagi ada ubat-ubat gigi dalam mulut dia. Ain, bukan athar. Athar tak ada masalah. Ain. Diri, zat ubat gigi. Faham? Kita kan boleh rasa. Ada rasa lagi. Ada rasa lagi. Entahlah. Sedap Pudina rasa. Baik. Maka batal puasa. Nampak? Tu kena berhati-hati. Habis. Walau jama'a riqahu fabtala'ahu. Hak Syafiq tadi sekiranya jama'a mengumpul ia riqahu akan air liurnya. Jama'a riqahu. Lepas tu fabtala'ahu. Kemudian dia telang. Fabtala'a, telang ia. Hu akan dia akan riq. Dia pukul-pukul betul dia telang. Lam yuftir. Tidak berbuka ia. Maksudnya tidak batal puasa. Fil asah, pada kaul yang asah. Baik. Sebab dia? Sebab air liur saat ni tu keluar daripada ma'din dia. Keluar daripada ma'din dia. Dan kalau keluar daripada ma'din sikit ke banyak sama je lah. Faham? Walaupun sengaja dikumpulkan. Ini mengikut kaul asah. Namun, pandangan yang kedua mengatakan batal. Sebab dia? Sebab dia melihat kepada bahawasanya benda tu untuk kita nak jaga mudah. Kenapa kita pergi telang?
tidak telang tu boleh. Kenapa kita pergi telang? Kita pandangan yang kedua. Tapi bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad tak batal puasa. Baik. Katanya walau sabaqa ma'ul madati awil istinsyaqi. Sekiranya telajak. Sabaqa ni makna benda sabaqa? Telajak. Ke tidak telajak? Reti telajak. Deng. Kata kerana telajak. Ha? Telajak. Nak pergi surah, telajak pah. Duh. Berserma. Syafiq. Contoh. Okey, telajak. Faham? Nak pergi surah. Kenapa berserma? Pukul 8.30 dah. Orang dah tunggu. Mana tu imam apa lagi? Itu telajak. Sebab hati duduk berserma. Hati tak ada suka. Syafiq tak gitu. Syafiq bagus je. Contoh je. Walau sabaqa. Dan jika telajak. Ma'ul madati. Air berkomo-komo. Awil istinsyaqi. Baca gitu. Awil istinsyaqi. Baca gitu. Atau air masuk ke air ke hidung. Istinsyaq masuk air ke hidung. Madmadah masuk air ke mulut. Telajak. Air komo, air yang kita masuk ke hidung telajak. Ila jaufihi, kepada rongganya. Jauf, kalau dalam bak hidung ni, lebih daripada qasabatul anf, lebih daripada ni batang hidung. Lebih daripada khayshum, lebih daripada batang hidung. Lebih daripada batang hidung, tu jauf dalam bak hidung. Jauf dalam bak mulut ni adalah masuk dalam halaq. Masuk dalam halqum. Baik. Maka ketika tu fal madhhabu, okey, maka al madhhab, pandangan hak yang kuat dalam meriwayatkan madhab. Akan berlaku khilaf dalam meriwayatkan madhab. Hak yang paling kuat dalam meriwayatkan madhab annahu, bahawasanya. Al-madhabu mubtada, annahu khabar, jumlah tu jadi jawab bagi law. In balagha aftar. Jika mubalaghah ia, nescaya berbuka. Batal puasa kalau dia mubalaghah. Maksud mubalaghah ni berlebih-lebihan. Atau makna mubalaghah. Maka batal puasa. Wa illa fala. Dan jika tidak, maksudnya jika tidak, wa illam yubaligh. Jika tidak mubalaghah, fala ay fala yuftir, maka tidak batal puasa. Jadi sekarang ni, ketika mana seorang saat ni, berarti molek. Seorang saat ni berwudu. Seorang saat ni benda berwudu. Maka dituntut kepada dia, ketika dia berwudu, dituntut untuk dia berkomo dan memasuk air ke hidung. Maksudnya, orang yang berwudu, sunat dia memasuk air ke hidung dan sunat dia berkomo. Sunat dia berkomo-komo dan sunat dia memasuk air ke dalam hidung. Walaupun dia sedang berpuasa. Memasuk air ke dalam hidung. Berkomo-komo adalah perkara yang dituntut. Aku berarti boleh, perkara yang dituntut. Bagi orang yang berwudu. Berarti boleh dituntut bagi siapa? Bagi orang yang berwudu. Namun mubalaghah pada berkomo-komo dan pada memasuk air ke dalam hidung dituntut kepada orang yang berwudu yang tidak berpuasa. Manakala orang yang berpuasa tidak dituntut. Dia mubalaghah pada berkomo-komo dan memasuk air ke dalam hidung. Perhati modek. Sekali lagi. Sekarang ni ketika kita berwudu, maka apa yang disunatkan kepada kita dua. Yang pertamanya berkomo, yang keduanya masuk air ke dalam hidung. Dua. Dan sunat lagi, dua lagi. Benda dua lagi. Mubalaghah pada berkomo. Dia berkomo mubalaghah pada berkomo Sunat kita berkomo dan mubalaghah pada berkomo. Orang mubalaghah pada berkomo dua dia dapat. Mubalaghah dah berkomo Okey, faham? Dalam masalah masuk air ke hidung, sunat kita masuk air ke hidung dan sunat kita mubalaghah. Tapi masalah mubalaghah hanyalah
dikhususkan kepada orang yang tidak berpuasa. Manakala orang yang berpuasa tidak dituntut, bahkan dilarang dimubalaghah. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaq." Hendaklah mubalaghah oleh engkau pada istinsyaq, masuk air ke hidung, illa an takuna shaimah. Melainkan kalau mu orang puasa. Maksudnya tidak ada tuntutan kepadamu untuk mubalaghah kalau mu berpuasa. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, apabila kita faham di sini, jadi untuk orang berpuasa, perhati molek, kita nak tengok manakah hak yang masyru' dan manakah hak yang ghairu masyru'. Perhati molek manakah hak yang ma'murun bih, manakah hak yang ghairu ma'murin bih. Ni penting. Penting ni sebab di sini kita akan tahu hukum-hukum yang berkait dengan dia. Kita kena tahu. Ketika kita sedang berpuasa, Syafiq, kita ambil wudu. Berkomor dengan masuk air ke hidung dipanggil benda ma'murun bih ataupun masyru', benda hak yang diperintah, benda hak yang disuruh kita buat, benda hak yang dituntut, benda yang disyariatkan. Okay, boleh faham? Okey, berkomor dengan benda, dengan masuk air ke hidung dipanggil masyru' ataupun ma'murun bih. Jelas? Manakala mubalaghah pada berkomor, mubalaghah pada istinsyaq, ma'mur ke tak? Tidak. Tidak diperintah, tidak disyariatkan. Bagi orang yang berpuasa, mubalaghah pada berkomor dan masuk air ke hidung. Okey, jelas tak? Jelas? Maka, tiba-tiba terlajak. Maksud dia terlajak? Sengaja tak terlajak ni? Tak sengaja. Terlajak air. Masuk ke dalam rongga. Batal tak puasa dia? Okey, kita kena tengok. Batal ke tak, kita kena tengok. Adakah ia terjadi? Perhati molek. Adakah ia terjadi dengan sebab kita melakukan perkara yang diperintah ataupun tidak? Kalau ia terjadi dengan sebab kita melakukan apa yang diperintah, dengan sebab kita melakukan apa yang diperintah, maka tak batal puasa. Okey, boleh faham? Sebab ia terjadi benda dari kerana kita melakukan apa yang diperintah, maka tak batal puasa. Namun, kalau sekiranya ia terjadi bukan kerana kita melaksanakan apa yang diperintah, bukan kerana kita melaksanakan apa yang diperintahkan, okey, boleh faham? Maka batal puasa. Jelas? Sini ia ada sebut tak ma'ul madmadah awil istinsyaq pada wudu? Sebut tak sini? Sebut tak? Sebut tak? Tak ada sebut. Jadi tengok pada zahirnya, komor masuk air ke hidung secara umum. Tapi tidak. Kita kena faham, tidak. Ini hanya khusus komor dengan masuk air ke dalam hidung ketika kita berwuduk. Jelas? Ketika kita berwuduk. Sebab hak ni hak yang dia, hak yang masyru', hak yang ma'murun bih. Jelas tak? Jadi bermakna kalau orang tu komor saja pada bulan Ramadan, saja-saja nak masuk air ke dalam wuduk, duk berok, semelik, lambat sangat. Wah, ada saja, ambil air, komor gitu. Tiba telang. Sebab masa dia buka saat ni tu, pong, air kuat buka. Telang tak setarang. Maka, batal tak puasa dia? Batal puasa dia. Sebab dia tertelang. Batal puasa dia sebab dia tertelang. Tak apa, duduk. Biar. Baik. Faham? Sebab benda tu bukanlah ma'murun bih. Maka apa benda hak yang panggil ma tawallada min ghairi ma'murin bihi, ma tawallada min ghairi ma'murin bihi yuftir. Setiap perkara hak yang berlaku dari kerana bukan benda yang diperintah, maka dia akan membatalkan puasa. Walaupun tanpa ikhtiar dia. Sekarang ni bukan sengaja. Sebab sabaqah. Kita cerita dah, bukan sengaja. Kalau sengaja masalah lain. Ni sabaqah. Sengaja tu lain. Memang ambil wudu. Sunat kita komor 3 kali. Tapi buat masuk 3 waktu biasa je. Pelik sungguh dia. Aku tengok muka komor 3 kali tadi, tapi warna waktu biasa. Tu sengaja. Faham? Dia setiap kali berwudu, hilang dahaga dia. Pelik dia. Ding.
Setiap kali berwuduk hilang dahaga dia. Sudah. Apa? Sebab tip saya ambil wuduk pada bulan Ramadan, saya ada tip untuk menghilangkan dahaga. Cara dia adalah dengan saya berkomor 3 kali, sekali je saya waktu tubik. Hak 2 hari ada lah. Tak apa mana, hilang. Tu sengaja, tu jelas dah. Batal puasa tu sengaja jelas batal puasa. Hak ni bukan hak sengaja ni. Hak ni bukan sengaja. Hak ni terlajak. Jelas tak? Okey, apabila kita faham alasan dia, benda tu terjadi, batal puasa kerana ia terjadi dengan sebab benda yang tidak diperintah, dia lahir daripada benda yang tidak diperintah, maka batal puasa. Kalau dia lahir daripada benda yang diperintah, maka tak batal puasa. Dia komo saja-saja, ada perintah tak? Ada tuntutan ke tak? Tak ada. Maka batal tak puasa kalau terlajak. Batal. Faham? Ataupun dia komo kali ke-4, kali ke-5. Dia komo kali ke-4, kali ke-5. Sedangkan hak yang dituntut berapa kali? Batal tak puasa kalau terlajak? Batal. Baik. Katanya, walau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu lam yufdir in ajaza an tamyizihi wa majjih. Maka jikalau berbaki oleh makanan baina asnanihi, di celah-celah giginya, fajara bihi riquhu, maka mengalir dengan makanan tersebut oleh air liurnya. Sekarang ni ada makanan celah gigi. Tiba-tiba makanan saat itu campur dengan air liur, sampai ke tertelang, maka lam yuftir, tidak batal puasa. Tapi dengan syarat in ajaza an tamyizi, jika tidak mampu ia, ajaza, lemah ia daripada membezakannya kan ta'am, lepas tu wamaji dan nak kehek. Nak bezakan makanan, nak patut nak kehek, tak mampu. Sekarang ni adalah celah gigi. Lepas tu, paman dia tak ada. Cari dalam air tu, tak ada. Cari air, tak ada. Okey, boleh faham tak? Maka itulah air liur tersebut. Batal tak puasa dia? Tak batal. Jelas tak? Kalau, ada. Benda, ekor ikan tergigi, dia celah gigi. Ada. Dia capai dia, ada. Sedap. Kak telang. Ada batal puasa. Sebab dia mampu tamyiz. Dan mampu benda, mampu kehek. Sekarang ni memang ada celah gigi. Memang tak kehek lagi. Tengah membayar ni. Ada. Lepas tu, mana pula? Tok Imam baca panjang kan? Dia tak ada benda nak buat dalam bayang, main terawih. Nak tadabbur Quran, tak faham. Tok Imam pula, tak pun nak sedap pula suara. Serok. Kuliah banyak. Lepas tu, Tok Imam baca panjang. Kamu buat wan dia. Wah, harus saja. Dia main gigi dia. Ada. Hak dekat celah gigi sikit kan. Lepas tu, paman ni. Cari-cari dalam air tak ada. Dia pun telang air liur. Jadi bermakna benda tu campur dengan air liur, dia telang air liur. Tapi dia tidak dapat membezakan. Dan tidak dapat kehek dah benda tu. Maka, batal tak puasa dia? Tak batal. Tapi kalau dapat kehek, bapa seni hak duk celak. Dah gigi lubang besar, hak lekat pun besar. Matikan tu lekat. Duk celah tu. Tengah semayang waktu tubik. Telang lalu lah. Tapi tadi contoh sembahyang tarawih kan. Sembahyang tarawih tak puasa ni siang hari lah. Kita kena buat contoh siang hari lah. Kita kau puasa. Dan silap buat contoh ni. Okey. Katanya lagi. Walau ujira mukrahan lam yuftir. Dan jikalau dituang di dalam mulutnya, dalam keadaan dia mukrahan, dipaksa, lam yuftir, maka dia tidak batal puasa. Jadi ada orang suap dalam mulut dia, dalam keadaan dia dipaksa. Sebagai contoh, dia tak sedar. Tengah-tengah tu dia pesang. Allah kata, ada pesang. Pesang, pegang. Cari air. Kita pun
Kok dia pun telang dak ada. Baru sedar. Baru sedar lepas telang air. Hilang terus dahaga. Tapi masa buat saat ni tu bukan ikhtiar dia. Tak batal puasa. Faham? Cuang air dak sedar lagi. Cari nasi pula. Nasi lauk-lauk dah sedap baru buka mulut. Tukar lauk sedap baru buka mulut. Telang. Tak sedar lagi. Lepas tu baru sedar. Lepas tu kenyang, baru sedar. Tak batal puasa. Tu ujira mukrahan lam yuftir. Wa in ukriha hatta akala afṭara. Saat ni orang buat. Kita tidak orang buat Faham tak lagi? Dia mukrahan tu contoh dia kadang dia pesang ataupun dia tidur. Jadi pesang ringan tak? Ada orang ni apabila dia tidur, kalau kita tak garang depan mulut dia akan musuh ke biasa buat kau orang? Musuh ke biasa buat ni? Buat ni? Tu dia. Buat ke siapa ni? Buat ke siapa? Kena dulu saya cek dulu. Saya tak buat dah. Jadi orang gitu. Dia jadikan dia mulut dia ni. Memang. Kawan ni tengah tidur, tak garang. Mamah macam kambing dah. Nampak dia bergarang. Baik. Okey, tu dipanggil dia ujira. Orang masuk lepas tu dalam keadaan dia mukrah ni tak ada pilihan dia. Bukan pilihan dia. Tidak sedar. Tapi wa in ukra, dan jika dipaksa akan dia hatta akala, sehingga dia makan. Dipaksa sehingga dia makan. Afṭara fil azhar. Berbukalah ia, maksudnya batal puasa dia mengikut kaul al-azhar. Faham? Tapi kena cukup syarat paksaan lah. Jadi orang paksa dia. Amin. Contoh. Jangan awak gitu Amin. Contoh. Dia pegang, arih. Makan. Mudah makan ni, nampak bisa. Makan. Dia buat sungguh, bukan gura-gura tak. Contoh. Tapi Amin tak jawab contoh gitu Amin. Contoh orang lain. Dia tubuh macam Amin dah. Pegang. Makan. Tidak aku cocok bisa. Cek cocok sikit. Aku cocok dalam lagi. Allah kawan ni. Kawan ni pun makan. Batal tak puasa? Tak batal. Sebab dipaksa. Faham? Tapi kalau arif paksa orang macam bersuami, suruh makan, ataupun suami, arif. Adik arif, Hakimi. Pergi kat Meh, dapat kayu satu dua. Makan Meh. Makan Meh. Meh pun kata pada tu. Makan. Siap pilih mana tak sedap, mana sedap. Lepas tu tak batal puasa. Sebab benda? Sebab tak cukup syarat paksaan. Faham? Tak cukup syarat paksaan. Allah budak sesuatu mutiuk bergebah. Mumbuh, gebah. Cek ketuk bergebah dia. Boleh dia makan. Dia kena cukup syarat paksaan. Silap. Jika dia kata batal puasa kan? Wa in ukriha hatta akala afṭar. Silap. Ana hurah yang pandangan muktamad saat ni. Nanti tak baca habis gaduh teh. Nak buat contoh. Jika dipaksa sehingga dia makan, maka aftara, berbuka ia, maksud dia batal puasa fil azhar. Fil azhar mengikut apa yang diterjih oleh Imam Rafi'i. Tapi pentarjihan Imam Rafi'i dalam bab ni adalah dhaif. Pandangan mu'tamad, qultu, berkata oleh aku An-Nawawi, al-azharu la yuftir. Pandangan al-azhar tidak berbuka ia, maksudnya tak batal puasa, wallahu a'lam. Tapi dia ada syarat-syarat paksaan. Ya, antara syarat paksaan orang yang suruh dia buat saat itu mampu untuk mencederakan dia. Dan dia saat itu kena buat benda yang dipaksa. Ni ada air kosong. Lepas tu ni air tapping, meluping. Kawan dia kata minum air kosong tu. Bahan meluping. Contoh, seorang paksa dia. Tu batal puasa. Sebab dia buat lain daripada apa yang dipaksa. Dia kata dah orang paksa sangat bahan meluping ya. Kawan ni paksa air dia. Air masuk. Batal tak puasa gitu?
batal. Sebab dia buat benda hak lain daripada paksaan. Sebab dia ingat paksaan tak batal puasa kerana tidak ada ikhtiar dia. Maksudnya, di luar pilihan dia. Dia terpaksa kena buat. Tapi kalau ada pilihan dia, maka batal puasa. Orang suruh buka air ni, dia bahan air tap melopi. Kalau orang paksa, mau minum. Enggak. Untuk setegak tak apa dah. Dia bahan segelah. Batal. Orang suruh minum. Setegak. Minum dah. Minum lagi. Minum lagi. Faham? Dah. Orang minum. Minum. Kok habis gelas lalu. Siap ngegelas-gelas ke mama. Baik. Tu batal puasa. Sebab benda dibuat lebih daripada paksaan. Katanya wa in akala nasiyan lam yuftir. Dan jika makan ia nasiyan akan nasi itu. Dia makan nasiyan nasi. Lam yuftir tidak berbuka ia. Jadi kalau makan nasi tak batal puasa. Jadi bermakna yang batal puasa kena makan selain daripada nasi. Itu dalam kitab kata itu wa in akala nasiyan. Dan jika makan ia nasiyan nasi. Betul ni? Ada kan tu kan ni? Nasiyan terlupa kan ingat nasi ni. Nasiyan tu bukan nasi, terlupa. Dan jika makan ia nasiyan hal keadaan dia terlupa benda. Terlupa sedangkan dia sedang berpuasa. Terlupa dia puasa. Faham? Dia makan dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa. Lam yuftir tidak berbuka ia, tak batal puasa. Dia makan. Dia lupa dia berpuasa. Ingat tak puasa? Nyangkok. Maka tak batal puasa. Okey, habis. Illa an yakthura fil asah. Melainkan bahawa banyak. Kerap kali berlaku. Pagi lupa, tengah hari lupa, petang lupa. Lupa sama. Mana minyak omong mulut semua? Aku lupa. Lupa pagi, lupa petang. Seminggu lupa. Orang lain puasa, lapar perut. Dia puasa kenyang perut. Sebab dia lupa. Makan apa? Lupa. Dia kata, lupa. Allah dia ni. Atau yakthur. Kerap. Banyak. Melainkan, kalau banyak, batal puasa. Di hak yang kata tak batal tu, jarang-jarang. Qultu berkata oleh aku Imam Nawawi. Al-asahu la yuftir wallahu a'lam. Pandangan yang asah, walaupun kerap kali, maka tidak berbuka tak batal puasa. Sebulan Ramadan, tiap-tiap hari ada. Kalau tak lupa pagi, tengah hari. Tak lupa tengah hari, petang. Malam je tak lupa, malam ingat. Hak lain lupa apa? Lupa. Tapi tekah laut tak lupa. Ingat kalau laut sedap lupa apa? Mi. Tak batal puasa ni. Pandangan mu'tamad. Walaupun kerap kali berlaku. Wallahu a'lam. Wal jima'u kal akli 'ala al madhhab. Dan jima' seperti makan di atas mazhab. Hak yang kuat dalam khilaf meriwayatkan mazhab. Maksudnya jima' dengan sengaja batal puasa. Jima' dengan terlupa. Dia terlupa, dia ingat tak puasa. Dia ingat dia tidak berpuasa. Faham? Tiba-tiba dia jima' tak setakat. Ingat tak puasa. Lupa. Maka tak batal puasa dia. Okey, boleh faham? Kerap kali berlaku. Tak batal kau. Tiap-tiap hari. Sepanjang Ramadan. Pucat kesi tu bang. Dah tak makan lagi. Makan tak makan lagi. Lepas tu, jima' je. Baru nikah kali. Allah. Tak batal puasa. Wa 'anil istimna'i fayuftiru bih. Wa huru ataf 'anil istimna'i, ataf pada dulu. Jauh. Mana dulu syartus saum al-imsaku 'anil jima'i. Ataf pada al-jima'. Wa 'anil al-istimna'i. Maksudnya syarat puasa mesti kena tahan diri daripada al-istimna'. Mengeluarkan mani. Melakukan onani. Kita cakap kita.
Baik. Batal puasa. Fayuftiru bih. Maka berbukalah ia bihi bil istimna. Tak kira lah. Dengan tangan ke. Dengan selain daripada tangan ke. Batal puasa. Faham tak ni? Pandangan yang kata tak batal puasa dengan melakukan onani pada siang hari Ramadan adalah pandangan syadz. Yang tidak boleh diambil. Yang tidak boleh dipakai. Pandangan tersebut. Kerana di sana ada hadis kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia telah meninggalkan makanan dia, minuman dia dan syahwah dia dari kerana aku. Ditinggal syahwah dia. Di syahwah ni merangkumi jima' dan istimna'. Istimna' pun ada syahwah. Betul tak gitu? Baik. Wa kadza, dan seperti ini. Sama juga dengan istimna' ia membatalkan puasa. Khurujul mani, kadza khabar muqaddam, khuruju mubtada muakhar. Khurujul mani, keluar mani. Keluar mani. Bilamsin, dengan sebab lams, persentuhan. Dengan sebab berlaku persentuhan. Wa qublatin, dan qublah, ciuman. Wa mudaja'atin, dan mudaja'ah. Benda. Dia iltijak ni tidur menyenggeng. Dia mudaja'ah ni maksudnya duduk menyenggeng dalam keadaan berpeluk. Itu makna mudaja'ah. Duduk menyenggeng dengan bini. Kecakap kita mudaja'ah ni tepek. Kau tidak tepek. Ni baswe tepek aku. Rimah lagi jauh. Tu tepek pagi. Tepek dengan bini. Mudaja'ah. Baik. Batal agak puasa. Tapi dengan syarat batal puasa kalau tidak ada haid. Kalau tidak ada benda, haid. Sebab dia termasuk dalam keluar mani dengan mubasyarah. Dia kalau keluar mani bukan mubasyarah, bukan berlaku persentuhan kulit, tak batal. Yang batal apabila berlaku persentuhan kulit. Sebab itulah khurujul mani bilamsin wa qublatin wa mudaja'ah kena kata bila haid, tanpa berlapik. Kalau berlapik, tak batal puasa. Sebab keluar mani bukan mubasyarah. La li fikrin, bukan kerana berfikir. Duk koya sorang. Duk buka dalam handset, benda-benda lucah. Duk dengar sorang teringat. Main orang muda pula nafsu kuat duk teringat. Benda tu adalah benda musibah di zaman kita. Musibah di zaman kita. Musibah di zaman kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan keluarga kita. Satu musibah yang cukup besar di zaman kita. Baik, mudah. Hujung jari je. Tek, ia lalu dah. Ada belaka dalam tu. Hak uduh, muka uduh pun ada. Muka comel pun ada. Ada belaka. Maksudnya tek je. Di zaman kita. Sallallahu salamatu wal afiyah. Maka, kadang-kadang tak buka pun kadang-kadang dalam dia Facebook. Nak buka Facebook. Ada. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mulut astaghfirullah, mata. Gitu. Kan Mi? Baik. Jadi, tiba-tiba duduk. Dia tengok. Tubik mani dok sekarang. Tu. Li fikrin, kerana berfikir. Wa nadharin, dan melihat. Memandang. Bisyahwati, dengan syahwah. Ini tak batal puasa. Sebab tidak ada mubasyarah. Dia batal puasa kerana ada inzal bi mubasyarah. Faham tak lagi? Katanya wa tukrahul qiblatu liman harrakat syahwatahu. Dan makruh al-qiblatu, cium. Cium di mulut ke, selain daripada mulut ke, ni antara pasangan suami isteri. Liman, bagi mereka, harrakat syahwatahu, yang menggeraklah ciuman itu akan syahwahnya. Kalau dia cium, marah lalu. Faham tak lagi? Naik syahwah lalu. Dia lain cium. Nak syahwah lain daripada cium bukan syahwah. Dia cium kalau menggerakkan syahwah, maka ukur dia makruh. Kalau tidak menggerakkan syahwah, maka tak makruh. Wal aula li ghairihi, dan hak yang paling utama
li ghairihi bagi selain daripadanya liman harakat syahwatahu tarkuha meninggalnya. Meninggal al-qublah. Jadi makruh. Zahirnya makruh di sini adalah makruh tanzih. Maksudnya tak dosa. Mi baru nikah. Cium bini, baru nikah cium bini. Memang naik syawah. Faham? Lain cium kambing. Cium kambing nak naik syawah. Faham? Zo cium kambing naik syawah tak? Tak. Cium kambing. Dia naik syawah. Dia cium bini, baru nikah naik syawah. Faham? Dia baru nikah, hak lama nikah pun, kadang-kadang umur 60 pun, dan bulan Ramadan ni dia kareng jadi lain. Dia ujian kan? Kareng jadi lain, yang main kareng jadi lain. Ingat masa lagi Mekah tu, anda bawa umrah, jemaah umrah, atabah tu, anda baik gurah, anda suka gurah. Anda kata, okey, kita sampai di Bir Ali, niat lagi. Okey, niat tu, pocik, aduk. Tapi lelaki bini tu, beringat sikit, kita niat dah, dia tak boleh. Lepas tu ada seorang tu jenis nakal. Lepas tu nakal, lepas tu dia direct. Dia kata, betul Ustaz. Lepas tu anak kata, kita jangan kata tua, tak tua. Dia apabila kita berniat ni, dia ada ujian dia. Dia jadi, kadang-kadang tengok bini tu jadi lain. Macam baru nikah rasa. Dia karena jadi lain. Lepas tu ada pocik tu, umur berapa dah dia kata? 60 ke berapa? Dia kata, betul Ustaz. Ikan pun depan anak. Dia tak ramai-ramai depan anak. Lepas tu ada 2-3 orang. Kau lain. Betul Ustaz. Wah, kita niat kita rasa lain tengok bini kita. Jadi kareng lain rasa. Duk rumah duk sibuk ke kerja dak cara-cara pun. Habis ngilah dalam bah. Jadi nak kabarnya ujian ketika bila? Ketika berpuasa mari. Rasa lain. Warna pula nampak macam anak dara pula bini hok umur 86. Tengok. Jangan main. Jadi benda yang kita nak ceritanya, kalau ciuman tu akan menggerakkan syahwah dia, tak kira orang muda kau tua, maka hukum dia makruh. Kalau orang yang tidak menggerakkan syahwah, tak ada benda dah dia. Sebab dia tengok bini dia dengan kambing lebih kurang aja. Contoh. Cium ke tak cium tak ada masalah. Faham? Tak ada masalah dia. Okey, tu taklah makruh tapi aulanya elokkan lah. Aula elokkan. Tu maksud wal aula lebih utama li ghairi man harakat syahwatahu tarkuha tarkul qublah. Lalu Imam Nawawi kata ni, qultu berkata oleh aku, hiya iaitu al-karahah di sini. Al-karahah yang kita faham daripada perkataan tukrah. Al-karahah al-mafhumah min qawlihi tukrah. Itu dipanggil dia marji' dhamir, hiya kembali kepada mafhum daripada lafaz yang sebelum daripadanya. Qultu hiya maksudnya kembali kepada al-karahatu al-mafhumatu min qawlihi tukrah. Ialah karahatu tahrimin fil asah. Karahah tahrim. Karahah tahrim dia sama dengan haram. Sama dengan haram. Maksudnya sama-sama berdosa. Cuma haram lebih teruk lagi. Karahah tahrim rendah sikit. Tapi sama-sama berdosa. Okey, boleh faham? Sama-sama berdosa. Bezalah lagu mana di antara haram dengan karahah tahrim? Dia haram ni adalah ma thabata bi dalilin qat'i. Apa yang sabit dengan dalil qat'i adalah haram. Manakala karahah tahrim adalah ma thabata bi dalilin dhanni. Apa yang sabit dengan dalil dhanni. Bukan dalil qat'i. Baik, cuma penggunaan istilah karahah tahrim tidak meluas fik mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Itu mana al-fasd. Dia mengeluarkan darah daripada saluran urat. Zaman kita ni dia ambil jarum urat cocok. Dia pun masukkan cocok dalam urat. Boleh itu dipanggil mengeluarkan darah melalui fasd. Wal hijamah.
Sama hak nama dia. Bekang. Dia bukan baca birabbikum, kena baca berbekam. Baca berbekam. Ada batal puasa dengan mengeluarkan urat dan berbekam. Ada Ramadan hukum makruh kerana dia melemahkan derma darah. Batal tak? Al-fasd, batal puasa. Okey, kita kena berhenti sini dululah. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kau salah kita. Saat ni dengar balik dah wi. Ha? Bukan dia. Ngelang-ngelang ni putus-putus kan Ustaz? Ya dak mi. Salah dia ke salah kita? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik pada pagi ini. InsyaAllah untuk seterusnya kita akan sambung pada hari Isnin minggu hadapan. InsyaAllah kita akan maklum semula lah dalam grup WhatsApp. Jadi terima kasih kepada semua yang join, yang share kuliah talaki online kita pada pagi ini. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terenggalu tahun iman, maju berkat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan, berkat bumi ini, dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri.